Modul 7. Keusahawanan. Rancangan perniagaan. Satu poin kosong ringkasan eksekutif. 2.0 pengenalan perniagaan. 3.0 tujuan rancangan perniagaan. Pengenalan usahawan dan peniaga. Bidang keusahawanan merupakan salah satu cabang kerjaya yang dapat meningkatkan taraf hidup individu dan masyarakat, malah turut dapat menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Selain itu, bidang ini juga menawarkan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barangan atau perkhidmatan antara pihak penjual dan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dan melibatkan pertukaran nilai bagi mendapatkan keuntungan. Ini dimaksudkan keusahawanan dan perniagaan. Perniagaan adalah satu bentuk organisasi yang sah dan diiktiraf untuk menyediakan barang dan perkhidmatan atau kedua-duanya kepada pelanggan, perniagaan dan entiti kerajaan. Keusahawanan ialah satu proses mengembeling sumber seperti tanah, modal, bahan mentah, sumber manusia, teknologi dan maklumat oleh usahawan secara kreatif dan inovatif untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan bagi memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Ciri-ciri usahawan yang pertama ialah cekap mengambil peluang. Yang kedua, kemahiran berkomunikasi. Yang ketiga, kemahiran membuat keputusan. Yang keempat, berani mengambil risiko perniagaan. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Yang keenam, berupaya menghasilkan barang baru secara kreatif dan inovatif. Yang ketujuh, mementingkan kejayaan dan kepuasan bukan keuntungan semata-mata. Yang kelapan, berinisiatif dan bertanggungjawab. Yang kesembilan, komitmen tinggi. Yang ke-10, yakin dan optimistik. Yang ke-11, mahir mengurus. Yang ke-12, membina pasukan. Dan yang ke-13 ialah berdikari. Ciri-ciri peniaga. Operasi berskala kecil. Aktiviti perniagaan yang dibentuk biasanya bermula dengan skala yang kecil dan ahli terdiri daripada keluarga. Tidak mencipta barang sendiri. Peniaga mendapatkan barang sedia ada di pasaran dan dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh mereka berdasarkan perkadaran tertentu. Mereka biasanya mendapatkan barangan dari usahawan. Peniaga juga mengelakkan risiko perniagaan. Peniaga mengelak daripada mengambil risiko kerana risiko akan menyebabkan mereka menghadapi pelbagai kesulitan. Mereka juga sedaya upaya mengelak daripada risiko agar perniagaan mereka tidak menemui kegagalan. Membeli barang untuk dijual semula bagi mendapatkan keuntungan. Peniaga membeli barang dari sumber atau usahawan dengan harga yang rendah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan sesuatu urus niaga ditentukan berdasarkan harga barangan yang diperoleh dari pengusaha. Mampu mengurus wang, pekerja, stok supaya perniagaan teratur dan sistematik. Faktor utama peniaga memulakan perniagaan adalah berorientasikan keuntungan. Peniaga perlu bijak dalam melakukan urusan berkaitan keuangan, pekerja dan stok bagi memastikan kelancaran aktiviti perniagaan mereka. Dokumen perniagaan dapat dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu yang pertama, sebelum urus niaga. Dokumen sebelum urus niaga ialah surat tanya, sebut harga dan katalog atau senarai harga ataupun sebut harga. Semasa urus niaga, nota serahan, invoice dan borang pesanan. Selepas urus niaga, melibatkan penyata akaun dan resit jualan tunai.
Fungsi dokumen yang terlibat dalam urus niaga. Nota minta atau surat tanya dihantar oleh pembeli kepada penjual yang mengandungi maklumat tentang barang yang hendak dibeli. Sebut harga dihantar oleh penjual kepada pembeli sebagai jawapan kepada nota minta atau surat tanya. Borang pesanan merupakan borang yang digunakan untuk membuat pesanan pembelian barang. Nota serahan dihantar oleh penjual kepada pembeli bersama-sama dengan barang. Invoice ialah dokumen perdagangan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Di dalam invoice memaparkan maklumat menyebut barangan, bilangan dan harga yang ditetapkan bagi barangan atau perkhidmatan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Resit dikeluarkan oleh penjual apabila menerima bayaran daripada pembeli. Ia menunjukkan bukti penerimaan dan pembayaran yang telah dibuat. Mengenal pasti jenis stok, kriteria stok. Stok merupakan bekalan barang yang disimpan oleh peniaga, pengusaha dan pengeluar untuk menampung permintaan atau proses pengeluaran. Ada 4 kriteria stok. Yang pertama, bentuk barangan dan bekalan untuk digunakan dalam proses pengeluaran, dipegang untuk dijual atau diedar dalam operasi biasa, dalam bentuk barangan atau bekalan untuk digunakan atau diedarkan dalam pembekalan perkhidmatan, dalam proses pengeluaran untuk dijual atau diedarkan. Jenis stok. Terdapat 2 jenis stok iaitu stok gerak pantas dan stok gerak lambat. Stok gerak pantas ni ialah barang-barang yang sering dibeli oleh pengguna. Barangan ini cepat habis dan perlu sentiasa ditambah dan disimpan dalam kuantiti yang banyak. Contoh barang stok gerak pantas ialah keperluan harian pengguna seperti tanah, campuran baja dan lain-lain. Stok gerak lambat. Stok ini adalah barang-barang yang jarang dibeli pengguna. Stok gerak lambat berisiko tinggi kerana stok ini mudah menjadi rosak atau ketinggalan zaman sekiranya disimpan terlalu lama. Barangan stok ini merupakan jenis barangan berbentuk kehendak pengguna serta tidak dibeli dalam kuantiti yang banyak. Contoh barang stok gerak lambat ialah seperti pasu, semen ferro dan lain-lain. Merekod stok di tempat kerja berdasarkan dokumen urus niaga. Pengurusan kawalan stok yang cekap dan berkesan dapat memberikan faedah-faedah berikut, iaitu ketiadaan stok dapat dielakkan dan keperluan pemesan dapat dipenuhi. Penggunaan modal yang lebih ekonomik serta kurangnya wang terikat dalam bentuk stok. Perhatian lebih tertumpu kepada barang-barang yang tinggi kadar pengeluarannya. Stok yang tidak bergerak, tamat tempoh penggunaan, rosak dan usang dapat dikurangkan. Ruang simpanan dapat dioptimumkan. Carta alih proses pengurusan stok, penerimaan barang dan stok, pengesahan, rekod dalam buku stok dan akhir sekali semakkan. Pemilik perlu menyemak semua stok yang tiba. Pastikan stok mencukupi dan berada dalam keadaan baik. Stok barang yang diterima perlu direkod ke dalam buku stok. Carta alih penyimpanan dan pengeluaran stok, menentukan lokasi penyimpanan, pemeriksaan stok, pengeluaran dan perekodan stok keluar. Pemilik harus merekod stok yang dikeluarkan di dalam buku stok. Contoh dokumen perniagaan yang perlu disimpan, slip transaksi perbankan elektronik, rekod pembelian, rekod ambilan dan modal, rekod kos operasi, rekod jualan, contoh rekod stok, boleh rujuk pada gambar. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum.